Di talian kita ada Dr. Muhammad Mursyid Arsyad yang merupakan pensyarah kanan Kolej Sultan Alauddin Sulaiman Shah Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami seketika. Untuk pelajar UPM ini, adakah mereka telah pun memulakan perjalanan ataupun masih lagi menjalankan persediaan untuk balik ke kampung? Ya, terima kasih Zaliha. Terima kasih pertama sekali diucapkan kepada RTM. Okey, perjalanan untuk pulang ke pelajar, pulang ke destinasi di kampung halaman dilaksanakan secara berperingkat sebenarnya. So, semalam merupakan perjalanan pertama, iaitu pelajar bergerak ke zon utara, iaitu bermula daripada zon tengah ke zon utara. Dan kalau kita merujuk kepada laporan ataupun daripada kenyataan media oleh Menteri Pengajian Tinggi, iaitu Dr. Noorani Ahmad, hampir 790 orang pelajar di seluruh IPT di zon tengah ini pulang ke kampung, ke destinasi masing-masing. Dan untuk UPM saja, hampir 80 student ataupun 80 orang pelajar telah pulang ke destinasi. Jadi bagaimana persiapan dan persediaan dijalankan sebelum ditetapkan bahawa mereka boleh pulang ke kampung halaman, dan apa pula langkah-langkah susulan setelah tiba masanya untuk mereka kembali ke kampus? Soalan yang bagus, Terence. Pertama sekali, apabila kriteria utama pelajar yang dibenarkan pulang, pertama sekali dia mesti sihat. Dia mesti melalui proses saringan, dan setelah melalui proses saringan dan dia telah terbukti disahkan sihat, maka bermulalah proses seterusnya, iaitu proses dokumentasi. Dan kalau kita lihat dari segi proses pelaksanaan ataupun SOP, Standard Operation Procedure untuk penghantaran pelajar ni sebenarnya agak teliti. Tahniah diucapkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi, agensi-agensi puas-kuasa, dan kita dapat kerjasama, kita dapat wujudkan satu sinergi yang mana UPM dan juga beberapa universiti di zon tengah bersatu tenaga dan juga dapat mekoordinasikan perjalanan pelajar dengan lancar semalam. Sekiranya dalam proses saringan ada pelajar yang didapati kurang sihat, ataupun kalaulah ada kebarangkalian ada yang positif COVID, apakah SOP-nya pula ketika itu? Biasanya kalau pelajar yang mendapati pelajar tersebut ada gejala, maknanya dia mungkin ada gejala yang tak sihat dan sebagainya, demam. Jadi kita akan tangguhkan perjalanan dia, dan mungkin dia akan mendapatkan rawatan lanjut di pusat kesihatan universiti dan juga akan di bawah pemantauan doktor. Jadi sememangnya hanya pelajar yang sihat saja, pelajar yang memenuhi kriteria saja yang layak untuk pulang ke kampung. Dan pelajar sekeliling juga akan melalui pemantauan yang sama? Ya, saya. Apabila kalau misalnya kita dapati ada pelajar bergejala, macam pengalaman saya sebagai fellow di Kolej Kediaman, apabila kita dapati laporan daripada pusat kesihatan mendapati seorang pelajar tersebut tidak sihat ataupun ada gejala dan sebagainya, kita akan mengasingkan mereka, kita akan kuarantinkan mereka di dalam bilik khas, dan kita asingkan mereka daripada pelajar-pelajar yang lain. Dan sepanjang tempoh kuarantin tersebut, kerap berlaku pemeriksaan dan juga pemantauan oleh pusat kesihatan, oleh doktor perubatan, sehinggalah beliau disahkan sihat dan sebagainya. Dan kalau misalnya kata kes tu mungkin kes yang lebih kritikal atau lebih teruk, mungkin akan dirujuk kepada pihak hospital. Dan kalau kita lihat langkah-langkah yang diambil mengosongkan tempat duduk yang berdekatan dengan individu tersebut, ini semua adalah langkah-langkah keselamatan yang diambil untuk memastikan bahawa perjalanan mereka pulang ke kampung halaman adalah selamat dan sihat. Bagaimana pula apabila tiba waktu untuk mereka kembali ke kampus nanti? Kita tidak dapat jangka bila itu akan berlaku. Tapi apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan pelajar yang kembali ke kampus ini juga sihat seperti mana mereka pulang ke kampung halaman dahulu? Ya, Terence. Untuk makluman, kebanyakan universiti termasuk UPM sendiri, kami sedang berada dalam fasa pelaksanaan pengajaran dalam bentuk maya, maknanya pembelajaran atas talian. Jadi dalam tempoh 4 minggu ini, pelajar akan mengikuti kelas secara maya, dan pelajar yang pulang kemarin pun akan turut berhubung dengan pensyarah dan juga pengajar untuk mendapatkan apakah konten-konten pengajaran tersebut. Dan saya yakin pelajar hanya nanti akan dibenarkan pulang ke kampus apabila kerajaan mengisytiharkan bahawa tempoh kawalan pergerakan ditamatkan, dan apabila pelajar pulang nanti, kita pastinya kita akan berhadapan dengan new norms, maknanya norma yang baru. Jadi maknanya terpaksa untuk meneruskan pembelajaran, mungkin kita akan
kekalkan jarak selamat dan juga jarak sosial, kita akan juga pastinya akan masuk ke fasa baru iaitu penggunaan teknologi pembelajaran secara maya jadi ini merupakan satu bentuk pembelajaran bentuk baru. Jadi itu antara proses-proses pembelajaran yang sebenarnya kita nampak telah berubah daripada traditional way yang sebelum ni bersemuka, dan sekarang mungkin pada masa akan datang pembelajaran tersebut akan lebih dimantapkan secara maya. Ya. Dr. Mursyid, kalau kita lihat tentang sorotan visual pelajar pulang, bagaimana penjarakan sosial dilakukan, kapasiti penumpang bas itu juga dipotong menjadi setengah sebab untuk aspek keselamatan. Jadi bagaimana ini memberi kesan kepada persiapan logistik kerana ia memerlukan lebih banyak lagi kenderaan yang diperlukan untuk membawa pelajar ini ke kampung masing-masing? Okey, satu soalan yang baik. Memang kita perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga panduan-panduan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi universiti selari dengan hasrat tersebut, kita memastikan bahawa pelajar pulang dengan keadaan selamat dan kita nak mengurangkan risiko jangkitan tersebut. Jadi pengekalan jarak itu perlu walaupun berada di dalam bas, dan untuk makluman setiap bas yang pergi ke destinasi juga akan diiringi oleh pegawai bertugas iaitu LO yang akan turut bersama-sama memastikan bahawa di dalam bas mereka mematuhi SOP, tangan di sanitize dan juga memakai mask, right? Jadi di dalam bas juga kita nak pastikan mereka ni selamat. Jadi dengan ada proses ni, ini menunjukkan satu sinergi. Sebenarnya sudah sampai masanya kesemua agensi, institusi pengajian tinggi bergabung. Jadi kita tidak memerlukan kos yang tinggi. Kita menggunakan sepenuhnya sumber-sumber yang ada daripada pelbagai universiti. Jadi kalau dilihat semalam, kombinasi daripada pelbagai universiti, baik UPM, Universiti Malaya, UKM, UPNM, UITM. Jadi semua bergabung tenaga dan kita dapat menghantar pelajar mengikut data-data maklumat yang kita perolehi, terutama destinasi-destinasi yang dimasukkan oleh pelajar. Mungkin akhir kata ingin saya ketahui sama ada terdapat isu ataupun tidak jika pergerakan itu melibatkan merentas zon. Misal kata kalau universiti berada dalam keadaan ataupun dalam zon hijau dan pelajar pulang ke kawasan di dalam zon merah, dan juga sebaliknya jika universiti itu berada di dalam zon merah dan perjalanan keluar ke zon hijau, adakah terdapat langkah-langkah tambahan yang diambil di situ? Okey, buat masa sekarang proses penghantaran pelajar adalah kita menghantar pelajar di zon hijau, bermakna yang tempat yang kita menghantar pelajar ni adalah dipastikan kawasan tersebut bebas dan juga kurang dari segi risiko penularan jangkitan COVID. Jadi tempat-tempat yang free zone saja, mana zon hijau saja yang kita hantar. Sekiranya kalau ada zon-zon yang lain, mungkin zon-zon yang mungkin berisiko dan sebagainya, saya yakin dan saya pasti akan ada lagi prosedur-prosedur ataupun SOP tambahan yang memperkemaskan lagi proses penghantaran tersebut untuk memastikan bahawa pelajar yang dihantar ni adalah selamat. Apabila mereka sampai dengan bersama keluarga juga turut selamat dan juga menerima mereka secara terbuka. Baik, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat berpuasa kita ucapkan, Doktor. Terima kasih. Terima kasih dan juga terima kasih kepada semua petugas yang